Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha Tuan Pengurusi, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Raudhatul Jannah, yang dikasihi Tuan-Tuan Muslimin Muslimat, Tuan-Tuan Haji, Perempuan Hajah, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam Quran, Allah kata dalam Quran, dalam suratul Nisa, dalam suratul Isra ayat 14, Allah sebut Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Sadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kepada kita satu gambaran yang kalau seseorang itu mempunyai iman yang mantap di dalam hatinya, cukup menjadikan beliau rasa susah hati dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, Iqra kitabaka, baca kitab amalan kamu. Ni tuan-tuan, Allah sebut Iqra kitabaka, nah ambil kitab kamu baca. Kitab catatan amalan kita yang kita hidup atas muka bumi ini, malaikat kiraman katibin catat, raqib, atid, catat kesemua yang kita buat daripada usia kita baligh sampai hari ini. Allah nanti sebut akhirat nanti, Allah kata Iqra kitabaka, ambil, baca.
Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini kamu menghitung apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, kita nanti selak kitab catatan kita akan jumpa, oh ni aku buat, yang ni aku tak sedar. Oh yang ni kebaikan ni aku sedar. Oh yang ni kejahatan ni aku tak nampak. Oh yang ni aku rasa macam tak ada apa-apa. Tuan-tuan, malaikat nanti catat sekecil-kecil perkara. Sampaikan perkara yang tidak berfaedah pun malaikat catat. Tuan-tuan, oi, takutlah. Kalau kita ingat balik yang bahawasanya kita ni dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerun tuan-tuan. Kalau anak kita, mereka sedar mereka dipantau oleh mak dan ayah mereka, tuan-tuan, mereka berani buat salah depan kita? Tak buat salah depan kita. Sebab mereka tahu mereka sedang dipantau. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita datang rumah Allah. Kita mai rumah Allah hari ini, melaksanakan kewajipan tuntutan ke atas diri kita semua. Solat subuh. Bukan saja kita solat subuh, akan tetapi kita solat berjemaah. Tuan-tuan, berjemaah ni Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis Nabi kata, yadullah ma'al jamaah. Nabi kata, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Tuan-tuan, nak Allah tolong kita, nak Allah selamatkan kita, nak Allah pemudahkan urusan kita, nak Allah lancarkan segala perancangan kita, ni duduk dalam jemaah, semayang berjemaah, makan berjemaah, buat kerja berjemaah. Ni bukan saya sebut, Nabi sebut. Nak Allah tolong kita, duduk dalam jemaah. Hari ni tuan-tuan yang mulia, berapa ramai yang hidup dalam keadaan nafsi, sendiri-sendiri. Kalau kita pejam mata, kita ingat di tempat kerja kita, ada ke tak ada kawan yang jenis, dia hidup seorang-seorang kan? Buat kerja seorang-seorang, makan seorang-seorang, apa yang dia buat semua seorang-seorang. Bahkan kalau bersembang pun dia tak nak. Dia akan jauhkan diri dia dengan keramaian. Sebab apa? Sebab apa? Ni dalam hati ni tak boleh nak bersama dengan jemaah. Macam-macam tanggapan tuan-tuan. Sedangkan orang yang duduk dalam jemaah dapat pertolongan Allah. Kita ni dalam keadaan hati kita sedih, kita datang masjid, kita tengok kawan-kawan kita rasa terhibur. Kadang-kadang kita ada masalah, sembang dengan kawan kita, dia kata, hang ada masalah apa Din? Ada anak hang bangun tak lepas SPM, anak aku degree pun tak dapat, masuk universiti 5 tahun tak dapat degree. Oi, kita duk ingat masalah kita lagi besar, rupanya masalah dia lagi besar. Tuan-tuan, ni bila kita sembang dengan kawan-kawan kita, ada nasihat demi nasihat datang masuk dalam jiwa kita. Kita duk rasa ujian kita besar. Kita tengok kawan-kawan kita, tetap ni kita kena kencing manis, tidur tak enak. Kawan kita 3 tu ada kencing manis, darah tinggi, semua cukup. Datang semayang, relax, tenang, hati kita mula tenang. Sebab apa? Sebab kita berkawan. Datang ke jemaah. Tu yang kadang-kadang balik lambat tu. Balik lambat sebab seronok duduk dalam jemaah. Apa yang lepas Isyak, masjid buat makan. Habis makan patut baliklah. Dah air. Loh, nanti ngeteh, nanti sembang dulu. Dia punya sembang tu kan. Sembang ni macam-macam lah.
bab isu negara, bab masjid, bab tu, bab ni, macam-macam dia sembang. Bab bola. Sebab apa? Sebab ni kawan-kawan yang mana bila kita duduk dalam jemaah ni, dia akan meringankan bebanan dunia, masalah yang kita tanggung. Kita duduk dengan kawan-kawan mana ingat masalah? Betul tak? Masa mana kita nak ingat masalah? Kita akan ingat masalah bila kita duduk seorang-seorang, bawa kereta seorang-seorang, berjalan seorang-seorang. Ini semua akan menyebabkan kita menanggung kesedihan. Sebab apa? Kita yang cari. Kalau kita ambil hadis Nabi ni, Nabi kata duduk dalam jemaah, duduk dalam jemaah, Allah bantu kamu. Ni dia pertolongan Allah. Oleh yang demikian, tuan-tuan, kita tengok anak muda kita hari ini sibuk dengan handphone, sibuk dengan gadget, menyebabkan mereka tak duduk dalam jemaah. Tuan-tuan, itu kebimbangan kita. Kita nak kena ajar anak cucu kita berkawan. Hidup biar berkawan. Kalau ada adik-beradik datang, ambil handphone, simpan. Biar mereka berkawan, supaya dia lupa masalah-masalah dia. Daripada kecil kita ajar sampai ke sekolah menengah, sampai masuk universiti, esok mereka tahu macam mana nak sesuaikan diri mereka dengan kawan. Ini kadang tak reti nak sembang. Duduk sebelah pakcik ada di sebelah ni, tak reti nak sembang. Tuan-tuan, buat kerah. Sebab apa? Ni, pendidikan ni kita nak kena ajar. Ajar anak kita berkawan. Baik, tuan-tuan. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala, ni kita dapat duduk dalam berjemaah. Solat wajib, sembahyang sunat ni, berjemaah ni sunat yang dituntut, kita dapat, tuan-tuan. Bahkan keimanan kita bertambah bila mana kita meyakini apa yang dijanji oleh Allah. 27 kali ganda. Betul tak? Kita ambil 27. Kita tak pilih nak ambil satu, sedangkan kita ada pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita pilihan bila kita tengah dengar azan. Kita boleh pilih nak ambil sejadah hampak dalam bilik, ataupun nak start motor datang masjid. Kita pilih datang masjid. Ketahuilah tuan-tuan semua orang yang beriman dengan rukun iman yang kelima. Apa dia? Percaya kepada hari akhirat. Sebab kita nampak betapa besarnya ganjaran pahala tu. 27 dengan 1 beza banyak. Menyebabkan kita nampak, aku ni nak banyak pahala, nak kumpul pahala banyak. Kita pun datang. Maka tuan-tuan semua orang yang beriman dengan rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Baik, tuan-tuan, jom kita tengok kitab kita. Saya lagi tak baca kitab. Kadang-kadang mukadimah panjang-panjang pun saya lagi ustaz tak baca kitab. Dah lah kitab kita tebal ni. Saya ingat 100 tahun baru habis. Ni baru jilid 1. Ada lagi jilid 2. Riyadhus Salihin. Baik. Saya perbahasan kita pada 2 bulan yang lalu. Bulan lepas tak ada, cuti balik kampung. Bulan ni ada ejah-ejah semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, jom kita tengok kitab Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh beli. Kalau boleh cari dalam internet, kalau boleh dapat download, cuba try download lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kitab apa tuan? Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Pertemuan kita 2 bulan sudah, saya dah cerita siapa Imam Nawawi ni. Abu Yahya Zakaria Ibn Sharaf. Beliau digelar sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tu cerita yang lepas. Biografi Imam Nawawi. Hari ni kita nak baca tulis hadis. Saya dalam kitab ni, tuan-tuan, saya tak bercadang untuk nak cerita kepada tuan-tuan hadis ni sahih ke tak sahih ke, tak ada. Semua dalam Riyadhus Salihin semua sahih. Sebab karangan adalah daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan jangan ragu-ragu. Kalau baca dalam kitab ni semua sahih belakang. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, dalam satu-satu topik kita ada dalam 13 hadis, kadang ada yang banyak hadis. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Kita dalam satu-satu topik kita pilih hadis. Maksudnya kita ambil topik ni 5 hadis. Ke depan nanti kita ambil topik ni 5 hadis. Topik lagi akan datang kita ambil 5 hadis. Setiap topik kita akan ambil hadis-hadis. Saya akan pilih supaya kita dapat menyelami setiap tajuk dalam kitab ni. Kalau nak selam semua, saya rasa tuan-tuan 2 tahun dengar tajuk niat 2 tahun dengar tajuk ikhlas banyak tajuk ni dalam ni. Kalau kita ambil sikit-sikit, ni 5 hadis, ni 5 hadis, ni 5 hadis, 5 hadis, banyak tajuk yang akan kita pergi. Yang penting tuan-tuan balik bawa something, ada sesuatu. Baik. Boleh tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu kepada Allah, dalam menjalankan agama dengan hanif, yaitu dengan tauhid, sebenar-benar tauhid keislaman kepada Allah, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kitab ni tuan-tuan, setiap kali kita nak mula tajuk baru, musannif akan bawa ayat Quran. Ayat Quran ni apa dia? Mengukuhkan dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi. Ni dia Quran sebut macam ni, Quran sebut macam ni, baru bawa datang hadis. Macam tu. Maka ni dalil kita nak kenal ikhlas. Yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Dalam surah Al-Hajj Allah sebut daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wallahu 'ala kulli shay'in qadir." Dalam surah Ali Imran ayat 29 Allah sebut, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik tuan-tuan, ni ayat Quran. Jom kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Tuan-tuan okey ke? Apa khabar semua, sihat hari ni? Sihat dengan ubat kan? Memang sihat betul. Tak apalah Ustaz, boleh datang main semayang, boleh berjalan. Ubat pun sihat Ustaz. Ada orang tak boleh datang tu pun. Betul tuan-tuan? Sihat dengan ubat pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraishi al-Adwi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh muttafaqun ala sihhatihi rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihima alladzaini huma asahhul kutub al-musannafah. Tuan-tuan, yang nama panjang ni nama siapa? Nama Imam Al-Muhaddithin Imam Al-Bukhari. Apa dia nama Imam Bukhari yang panjang? Kita dulu sebut Bukhari. Ni dia. Nama Imam Bukhari yang panjang ni, apa dia nama dia? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tu dah. Tu nama panjangnya. Nama Imam Muslim, nama apa Imam Muslim? Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naisaburi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ni nama dia. Tuan-tuan balik hafal kalau boleh. Nama Imam Bukhari pada Imam Muslim pada. Oh, boleh sebut kemah. Baik. Jom kita tengok maksud hadis kita. Daripada Amir Al-Mu'minin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Quraish Al-Adawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin berkahwin dengannya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berniat oleh keduanya, yang dia berniat hijrah kerananya. Telah disepakati kesahihan hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ulama hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushayri Al-Naisaburi. Semoga Allah meridai keduanya dalam kedua kitabnya yang merupakan karya tulis yang paling sahih. Tu dia panjang, jaga yang minum yang. Baru baca hadis cerah lah. Tak cerah ya. Tuan-tuan okey ya? Pinggang tak okey boleh ambil dinding. Pilih, tak ada masalah. Saya tak apa tuan, saya mengajar, saya faham. Saya bukan mengajar pondok. Kalau saya mengajar pondok, nyanda kena. Baru usia 25 kan? Cari tiang dah. Kita 5-60 tak apa lah. Baik. Jom kita tengok hadis yang kita nak baca hari ini. Allah sebut dalam Quran, dalam muqaddimah yang kita baca tadi, Allah kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Allah kata kamu tidak disuruh, mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tuan-tuan, ikhlas kepada Allah. Yang kata ikhlas ni mukhlisin, nak jadi orang yang ikhlas. Wa niyatan mukhlisin. Betul tu imam doa. Wa niyatan mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunuban mustaghfirin wa hayatana hayatan ulama wa mautana bi mautis syuhada. Tu imam tu minta. Kita minta ya Allah, niat kami ya Allah nak jadi orang yang ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan apa dia? Ni ikhlas ni duduk dalam hati. Kita nak cerita pagi ni tuan-tuan, hadis yang mana Nabi SAW Nabi sebut dalam hadis ni diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar. Hadis niat ni menjadi mukaddimah bagi semua kitab hadis. Tuan-tuan baca kitab hadis 40 Imam Nawawi pun dia pilih hadis niat, baca kitab Riyadhus Shalihin pun niat, mengaji kitab di sekolah rendah. Dulu kita mengaji sekolah rendah agama pun niat. Sebab apa? Niat ni pokok pangkal ilmu. Misal contoh, tuan-tuan datang niat mengaji hari ni. Kalau tuan-tuan kita katakan niat kita semata-mata untuk daripada aku balik tidur, lebih baik aku duduk dalam masjid ni. Lebih baik yang kita kata tu, tuan-tuan, kita dapat yang lebih baik tu je lah. Yang lebih baik saja. Tetapi kalau kita niat daripada aku balik, aku duduk dalam masjid, dapat juga pahala iktikaf, dapat juga keberkatan ilmu. Tuan-tuan tengok, pahala dah lebih. Tapi kalau kita niat, aku nak mengaji, aku nak amal dengan apa yang aku dengar, aku nak ambil keberkatan majlis ilmu, aku nak mengaji sungguh-sungguh supaya aku dapat amalkan dalam hidup aku. Tuan-tuan, tak sama. Impak kesan ilmu yang kita terima takkan sama dengan orang yang sekadar nak duduk ataupun dia sekadar nak daripada balik bergiat-giat duduk nak start motor pun buat apa, duduk. Baik, kalau orang niat nak mengaji, dia balik mesti bawa balik ilmu. Sebab kita niat nak mengaji. Maka tuan-tuan, mulai hari ini setiap majlis ilmu yang kita duduk, kita niat aku nak mengaji, nak amal. Nak mengaji, nak amal. InsyaAllah ustaz tu datang bawa ilmu berat pun kita boleh amal, ustaz ni datang bawa ilmu ringan pun kita boleh amal. Sebab apa? Ni niat kita. Niat kita betul. Bila niat betul, Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik, kita tengok dalam bab niat ni tuan-tuan. Niat ni dia terbahagi, dia 1/3 daripada perbuatan kita. Perbuatan ni ada 3. Yang pertama perbuatan hati, yang kedua perbuatan lidah, yang ketiga perbuatan ni amal tubuh anggota kita. Maka kalaulah niat ini tak betul, 1/3 daripada perbuatan kita rosak. 1/3 bermaksud tak diterima tuan-tuan. 1/3 ni niat. Ustaz, saya semayang Ustaz, tapi saya tak niat. Tu dia. Saya semayang subuh Ustaz, tapi saya tak niat. Agak-agak jadi ke mana? Tak sah niat. Nampak tak? Ustaz, saya niat, saya rukuk, tapi saya tak baca surah Al-Fatihah. Tak sah lah. Lidah tak ada perbuatan. Ustaz, saya ada niat, lidah saya gerak, tapi sujud saya tak sujud Ustaz. Tak sah. Bermaksud 1/3 ini saling melengkapi dalam perbuatan kita. Kalau satu terlucut, habis. 2 lagi habis. Maka sebab tu niat ni ulama letak pokok pangkal segala perbuatan. Baik. Tuan-tuan, perkara niat yang ada kaitan. Kita tengok niat. Dalam hadis ni selalu dibacakan ketika mana program al-hijrah. Betul tak? Kan? Hijrah, faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita selalu dengar bab hijrah nanti baca akan tentang niat ni. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, turunnya hadis ini disebabkan
ketika mana perintah hijrah dikeluarkan, maka ada satu orang lelaki, dia ni suka sungguh kepada Ummul Qais. Ummul Qais ni antara sahabat Nabi SAW zaman Nabi. Jadi yang kata lelaki ni dia cinta sungguh dengan perempuan ni. Maka perempuan ni dia kata, kalau kamu mencintai aku, kamu nak aku, kamu kena hijrah bersama-sama dengan aku pergi Madinah. Maka lelaki ni dia sanggup, dia suka dengan perempuan ni, maka dia pun berhijrah ke Madinah. Sebab apa dia hijrah ke Madinah? Sebab perempuan ni. Sebab perempuan ni. Sepatutnya hijrah kerana Allah dan Rasul. Yang kata ni, hadis yang kita baca ni, hijrah kerana Allah dan Rasul. Nabi SAW sebut, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah, Nabi SAW sebut, wa man kanat hijratuhu sekejap, ada saka. Okey. Kadang-kadang ni tentang ni saka ni, jin dia kacau. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah kerana dia ni suka kepada perempuan yang dia nak nikah, aw imra'atin yankihuha, yang dia nak nikah, fa hijratuhu, Nabi SAW sebut fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia dapat hijrah tu, apa yang dia dapat? Dia dapatlah perempuan tu. Maka para sahabat menggelarkan lelaki yang hijrah ini Muhajir Ummul Qais. Lelaki yang hijrah ke Madinah ni kerana perempuan ni, Ummul Qais ni, maka mereka menggelar dia Muhajir Ummul Qais. Dia ni hijrah kerana Ummul Qais, bukan kerana Allah dan Rasul. Tak. Jadi niat kita nak kena betul. Saya tak nak cerita terlalu mendalam hadis ni, tapi saya nak ambil kenapa kita nak kena niat. Betapa pentingnya niat ni, tuan-tuan. Segala amalan dengan niat bawa kita kepada sedar dalam apa yang kita nak buat. Dia akan bawa kesedaran apa yang kita nak buat. Kalau tak ada niat, kita tak sedar. Misal contoh, tuan-tuan nak datang subuh pagi ni, niat dah semalam. Ya Allah, bagi aku jaga subuh, ya Allah, aku nak datang subuh berjemaah. Niat dua pasang lah ni. Kita sedar apa yang kita buat. Kesedaran tu datang, tuan-tuan. Bahkan amalan yang dituntut syarak ni, tuan-tuan, semua nak kena niat. Solat nak kena niat, puasa nak kena niat, zakat nak kena niat, semua nak kena niat. Kalau tak niat, ustaz, jadi ke mana? Tak sah. Tak sah. Semayang pun nak kena niat. Ada 3. Betul tak kita mengaji? Apa dia? Qasad, ta'arud, ta'yin. Betul tak? Ini 3 ni nak kena ada. Aku semayang, qasad. Ta'arud, fardu ke sunat? Fardu. Ta'yin, fardu apa? Subuh. Allahu Akbar. Kan senang. Solat kita kan senang. Aku solat fardu subuh. Yang duk takbir panjang-panjang tu siapa subuh? Allahu Akbar. Allah. Macam Imam Majlis Haram. Padahal duk baca niat. Baca dengan niat tak sama. Niat lintasan hati. Lintas ni mana orang lintas lama-lama? Tuan-tuan lintas jalan lama dah. Tak. Lintas ni kalau boleh kita lari. Lintas jalan tak lama. Bukan merangkak. Lintas kena laju. Allahu Akbar. Kalau boleh, Allahu Akbar. Maksudnya apa dia? Kita bebas daripada ni gangguan. Yang duk ganggu kita ni siapa dia? Kerja siapa? Kerja syaitan. Kerja syaitan. Bak khusyuk ni, kalau kita cerita bak niat khusyuk ni, tuan-tuan. Oh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata apa? Hadis riwayat Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Darda.
Disebutkan dalam hadis ni, awwalu ilmin yurfa'u minan nas, awal-awal ilmu yang diangkat daripada manusia, al-khusyu', kata Nabi. Al-khusyu', khusyuk dalam solat. Antara ilmu hak mula-mula diangkat daripada manusia, tuan-tuan, khusyuk dalam solat. Ustaz, betul ya? Ya. Disebutlah hadis. Sampai macam mana nak diceritakan betapa gersangnya khusyuk dalam solat ini. Sehingga kan di dalam hadis tersebut, yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Disebutlah hadis ini. Yushiku an tadkhulal masjidal jami', sekiranya jikalau kamu masuk ke dalam masjid jami', masjid yang besar, macam masjid jami' boleh muat 1,000 orang, boleh muat 2,000 orang. Fala tara fihi rajulan khashi'an, kamu tidak akan dapat melihat seorang pun di kalangan orang yang solat itu khusyuk dalam solatnya. Tu dia, tuan-tuan. Kalau ada 1,500, dalam 1,500 tak ada satu orang yang betul-betul khusyuk dalam solat. Oi, sampai macam tu ke Ustaz? Ya. Solat Jumaat ramai, penuh sampai keluar. Ada 1,000 orang lebih. Ni betapa ilmu khusyuk ni anugerah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat. Tu. Habis itu macam mana nak dapat khusyuk? Ni, hati nak kena hadir dalam hati kita. Niat kita nak kena betul. Hari ni niat tak betul. Ngaji pun mengaji kerana nak orang kata kita ni penuntut ilmu. Kalau kita mengaji niat nak beramal, maka kita akan dapat mengaplikasikan segala ilmu yang kita mengaji ni, bawa masuk dalam solat kita. Baru capai khusyuk. Ada keberkatan ilmu yang kita mengaji dapat masuk, kita katakan kita dapat aplikasi dalam amalan kita. Para hadirin sekalian, keberkatan ilmu duduk di mana? Keberkatan ilmu duduk di amalan. Kalau ilmu murid lebih banyak daripada ilmu tok guru, bermaksud ilmu murid lebih berkat daripada ilmu tok guru. Sekalipun tok guru tu serba besar, kain redak lagi, jubah lagi lebuh, dengan gamis lagi, tapi kalau amalan tak macam yang mana diajar, maka tuan-tuan ketahuilah tak ada keberkatan. Nah, tu dia. Keberkatan ilmu bukan senang tak? Betul tak? Ngaji banyak, ilmu banyak, ilmu bukan duduk dalam kitab. Oh, kita dengar mengaji balik daripada Madinah. Hani balik dari mana? Jordan. Hani balik mana? Mesir. Kita pergi rumah tengok. Ui, kitab tu susun dalam almari. Kita kata, ui, aku nak baca pun tak reti ni. Macam tikus tengok besi. Tak boleh, nak gigit tak boleh. Oh, hebatnya ilmu dia. Tuan-tuan, ilmu bukan duduk dalam kitab. Ilmu duduk dalam amalan. Hak yang kata hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, sunat. Solat sunat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat selepas zuhur, Allah haram padanya api neraka. Tahu tak? Tahu. Buat tak buat? Ustaz, yang ni. Dia mula. Tuan-tuan, keberkatan ilmu letak pada amalan. Baik, kita tengok. Jadi niat ni tujuan hati. Bila ada tujuan baru jadi kerja. Betul tak? Tuan-tuan bakit pagi hari ni. Kan? Bakit pagi celek-celek mata ada tujuan. Tujuan pada nak pergi cari makan. Maksudnya nak pergi kerja. Pergi tak? Pergi. Kita akan pergi. Sebab ada tujuan. Tapi kalau tak ada tujuan, niat tak ada, tuan-tuan, oh, tak upaya. Tolak pun tak pergi. Kalau hati kita tak nak pergi, kawan kita, bini kita kejut pun tak bangkit. Kalau niat di hati tak nak pergi kerja, daripada awal tak nak pergi kerja, dia akan cari jalan, ambil MC, apply cuti, buat emergency. Oh, dia macam-macam. Hati tak nak. Tapi kalau hati nak, demam bobi. Nampak tak? Ni. Sebab tu kata, niat ni dia akan pasang. Tujuan hati kita ni betul, tuan. Maka syarak, dalam perkara syarak ni, tuan-tuan, setiap amalan yang kita nak buat, nak kena ikhlas. Ikhlas macam mana, Ustaz? Ikhlas macam
kita katakan yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi Allah sebut apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang satu hari dia harap dia akan bertemu dengan Tuhan dia, yarju liqa'a rabbih, dia rasa satu hari aku pasti akan jumpa dengan Tuhan aku ni, falyamal 'amalan salihan, maka buat baik amal soleh. Buat amal soleh banyak-banyak. Wala yusyrik. Ini masuk. Wala yusyrik. Ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Baik. Bila ada niat ni tuan-tuan, apa tujuan kita niat? Niat ni nak bezakan antara adat dengan ibadat. Kita tengok satu abang haji, abang non duduk dalam masjid. Abang non duduk dalam masjid buat apa? Dia kata saja, rehat dia kata. Cuma-cuma duduk di rumah pun gaduh dengan bini je. Mari rehat di masjid dia kata. Abang non duduk baring di masjid. Seorang lagi kita tengok Haji Aki duduk situ. Haji Aki masa apa duduk masjid tengok daripada tadi duduk. Saja niat iktikaf dia dah, ambil pahala iktikaf. Sama tak abang non dengan Haji Aki tadi? Tak sama. Haji Aki tadi dia duduk ambil pahala, niat iktikaf. Hak abang non duduk rehat. Beza tak? Beza. Kan? Pagi Jumaat ada kawan mandi wajib, ada kawan mandi biasa. Jadi mandi hari-hari kita mandi. Tapi yang membezakan ibadat dengan adat, niat kita. Niat kita tuan. Betul tak? Niat kita. Baik. Kemudian kenapa kita nak kena niat? Niat ini pentingnya dia takhasus. Dia memperincikan amalan kita. Amalan kita, misal contoh kita kata sembahyang subuh berapa rakaat? 2. Buat tahajud berapa rakaat? 2. Qabliyah berapa rakaat? 2. Tuan ni, sembahyang hajat berapa rakaat? 2. Habis tu yang nak tentukan sama-sama 2 ni. Sembahyang apa ni? Tahajud kah? Sembahyang hajat kah? Minta hujan kah? Apa ni? Tuan-tuan, perlakuan yang sama. Yang nak takhasus itu niat. Kita nak kena niat. Oh, Ustaz, penting niat ni. Bagus nak kena ajar anak-anak kita ni. Ajar niat betul-betul. Sedekah, bagi duit kat Tok Imam. Tok Imam ambil duit. Ambil. Tok Imam ingat kita bagi ke dia. Padahal kita bukan bagi ke dia, kita niat wakaf. Wakaf ambil Tok Imam. Tok Imam pun buat isi minyak letak. Baik tuan. Jadi niat ni nak kena betul. Dia diperincikan kita. Sama juga dengan orang yang tak makan. Hang ni tak makan pasal apa? Aku diet dia dah. Diet. Tak boleh makan banyak dah. Tambah-tambah jenis tetel tu memang sedap dia tu, tapi aku tak boleh makan, aku diet. Baik. Seorang lagi tak makan. Kenapa? Puasa sunat Senin Khamis. Puasa Yaumul Bid, hari-hari putih. Beza dah? Beza. Takhasus. Akak-akak takhasus akak-akak. Maksudnya kita pun takhasus ni kita perincikan amal kita. Baik, Allah yang menilai sejauh mana keikhlasan kita. Allah yang menilai. Orang yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencampakkan kesedihan dalam diri dia. Orang yang ikhlas, Allah Taala akan berikan ketenteraman dalam hati dia. Orang yang ikhlas, dia tidak akan sedih. Orang yang ikhlas, dia tidak akan mencari selain daripada Allah. Allah akan bukakan kesenangan hidup dia di dunia, bahkan di akhirat. Kehidupan dia Allah akan bagi seronok sebab dia ikhlas. Berapa ramai kita tengok orang yang hidup cari populariti, cari glamour, cari kemasyhuran, pangkat, jawatan semua tetap hidup penat. Hari-hari nak kena buat poster. Buh kata-kata dia, buh gambar muka dia, buh kata-kata begian. Lepas tu post hari ni. Esok buat lagi poster.
Tuan-tuan, kadang-kadang ni dia tak mampu nak buat upah orang pula, buat poster kata-kata. Sebab apa ni? Tuan-tuan, ni yang kita sebut. Hidup kita, kalau betul-betul ikhlas kerana Allah, insya-Allah kita tenang. InsyaAllah kita tenang. Tukar betul. Tengok betul ni. Boleh. Tak apa. Suara saya kuat. Tak kuat aku jerkah hari. Baik. Saya nak berhenti pukul 7. Tapi dia kata lajak sikit lah Ustaz. Sebulan sekali. Tuan-tuan jangan buat cerai. Saya mai daripada pukul lain. Bandar Putra. Pagi tadi. Bangun tadi pukul 4 orang. 45 aku duk kata aku tak boleh tangguh-tangguh ni. Aku duk buat. Kalau buat snow jam ni sekejap lagi tak bangkit terus lah kata. Tak adalah jauh. Jumpa dengan apa semalam? Cikgu lah. Karya saya. Saya tu imam situ. Semalam habis tahlil malam dia ada. Katakan cikgu lah. Celah. Ni esok saya pagi tempat celah. Tuan-tuan doalah supaya isteri beliau sihat. Allah uji isteri beliau. Baik. Kita cerita hari ni tuan-tuan. Nak cerita tentang niat. Hadis yang kita ambil dalam kitab ni, kita nak bawa dalam hati kita. Niat kita nak kena betul. Ikhlas. Syirik ni mempersekutukan Allah. Nabi SAW sebut antara perkara yang paling aku takut atas umat aku adalah syirik kecil. Apa dia? Ni, riak. Riak bukan kita tangkap gambar kereta Mercedes kita buat dalam Facebook. Oi, dia ni nak tayang kereta dia ni. Bukan dia tangkap gambar motor dia. Kawan naik BMW GS. Kemah lah tahu tu. Dia buh gambar dia duduk dengan motor dia apa semua, tangkap gambar, buh dalam Facebook, buh dalam Instagram. Kita ada kata riak ni. Tuan-tuan, dia bukan riak. Dia tunjuk Tuhan baik dengan dia. Ni nikmat Tuhan bagi. Ini kebaikan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Aku nak cerita pada orang Tuhan aku baik. Bukan Tuhan aku hari-hari bagi masalah, bagi musibah. Nikmat pun Tuhan aku bagi. Habis tu Ustaz, riak macam mana? Riak ni pukul 3 pagi update. Boh di WhatsApp, jom. Kita katakan gambar dia duduk itikaf di masjid. 3 pagi buka lampu masjid nak selfie. Bagi nampak member sikit. Okey, selfie duduk di masjid. Itu riak tu. Riak ni dengan ibadah. Kalau dengan dunia dia tangkap gambar rumah dia, kalau dia tangkap gambar apa tu bukan riak. Kita kena pamerkan kebaikan Tuhan pada kita. Betul tak? Kena pamerkan kebaikan Tuhan pada kita. Jangan sembunyi. Sembunyi semua. Pasal apa tak bawa motor NZX baru beli tu? Duk datang naik motor Kapten Honda Bulat. Honda Bulat ada bila ni? Tak ada lah. Dia datang naik A5 mana NZX? Kita tak boleh tahu saya pergi dia. Tak betul kan? Hati tak betul. Jadi kita ni riak ni dengan ibadat, bukan dengan dunia yang Allah bagi kepada kita. Baik. Dengan niat, amalan yang kecil boleh jadi besar. Dengan niat, amalan yang besar boleh jadi kecil. Bagi RM1, niat sungguh kerana Allah, jadi besar. Bagi RM500,000, cek besar, tapi niat nak tunjuk kepada orang, habuk pun tak ada. Allah tak kira langsung. Langsung Allah tak kira. Sebab tu niat ni penting. Bagi makan anak bini, niat kerana Allah Ta'ala. Niat kan? Dalam perkara adat, contoh akak-akak cuci pinggan. Cuci pinggan, makan, benda-benda adat yang kita buat, tuan-tuan. Basuh baju. Ni niat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Walaupun perkara itu perkara adat. Niat kerana Allah, aku makan ni nak ibadat ya Allah. Ya Allah sihatkan tubuh badan aku ya Allah. Makan, dapat pahala. Walaupun perkara adat. Maka sebab tu tuan-tuan, orang yang selalu niat, tujuan hati dia betul, amalan dia betul. Dia datang nak semayang, dia akan semayang. Niat nak bercakap benda elok. Percakapan ni, niat aku nak bercakap perkara elok. Tuan-tuan,
Niat nak cakap elok, insya-Allah Allah akan bagi elok cakapan kita. 5 minit lagi saya berhenti. Tuan jangan bimbang. 7 suku saya berhenti. Tak berhenti tuan buat macam ni. Aku berhenti. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi belajar ni tuan-tuan, kita nak kena belajar niat kita betul. Ada orang dia pergi haji. Dia pergi haji bukan dia nak pergi buat haji. Buat ibadat bukan nak pergi buat haji, nak pergi beli nyoping. Nyoping balik lepas tu berniaga. Beli jubah banyak-banyak, balik berniaga jubah. Niat tak betul. Niat patut pergi ibadat, tapi jadi tak betul. Ada orang belajar ilmu daripada memondok 10 tahun, duduk di universiti 5 tahun, pergi luar negara mengaji di Yaman 5 tahun, 20 tahun mengaji. 20 tahun mengaji, tetapi sebenarnya nak kedudukan dalam masyarakat, habis tak ada lah. Tak ada keberkatan ilmu, tak dapat. Ni yang kita takut ni tuan. Sebab tu niat ni penting. Sebab tu ulama susun tajuk niat ni letak di depan-depan sekali. Ustaz, kami dengar bab niat ni ustaz daripada kami kecil sampai ni. Tak apa. Sebab dia asas dalam agama. Mari 10 orang ustaz cakap bab niat, biar tuan-tuan. Ni kita nak kena perbaiki, nak kena peringat kita. Orang nak kena peringat. Kalau orang tak peringat kita, nanti dia duk pergi jauh pergi. Setidak-tidaknya bila ada peringatan ni, kita tahu nak balik. Oh, terlajak jauh. Oh, ustaz pesan macam ni, begian-begian, kita pun balik. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak kena betulkan niat kita. Kita nak kena pastikan amal ibadah kita ni niat tulus ikhlas kerana Allah Taala. Dalam hadis ni disebutkan orang yang niat kerana dunia. Betul tak? Siapa yang niat kerana dunia, kerana perempuan, kerana jawatan, kerana pangkat dan kemasyhuran, populariti, darjat dan sebagainya, niat kerana tu mu dapat Allah bagi. Betul? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah sebut falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mana manusia ni dia lupa tentang peringatan yang Allah Taala bagi pada dia. Kita lupa Allah Taala duk bagi peringatan pada kita. Allah kata ni nikmat ni aku bagi. Allah kata ni bagian-bagian mu buat macam ni dia tempatmu. Buat baik ni dia syurga, buat jahat ni neraka, buat maksiat ni dia neraka duk tunggu ni. Allah bagi peringatan. Semua yang kau ada ni semua nikmat daripada Allah. Allah duk bagi tahu dalam Quran. Tapi tak ambil pengajaran. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'. Allah Taala kata apa? Bila mana manusia ni lupa semua peringatan yang Allah Taala bagi ni, Allah kata fatahna abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemewahan kepada mereka. Buka semua. Dia rasa seronok dengan kemewahan harta dia yang ada, dia rasa itu kemuliaan bagi dia, kesihatan yang Allah bagi, dia rasa Allah sayang dia tuan-tuan. Ni menyebabkan jadi istidraj, takabur, riya, bahkan dia sombong, angkuh jalan atas muka bumi ni. Niat dah hari, bukan kerana Allah dah. Dulu masa susah kerana Allah, tapi bila dah senang, tuan-tuan, mari dunia, mari kau dah masuk ni. Fatahna abwaaba kulli syai'. Allah buka pintu kesenangan ni sampai dia rasa Tuhan sayang dia, sampai dia rasa dia ni orang paling kaya, akan jadi istidraj dalam hati dia. Hatta idza farihu, Allah sebut dalam Quran. Allah kata sampai dia rasa seronok sungguh-sungguh ni kegembiraan dia rasa akulah kemuncak segala-galanya. Tuan-tuan, hatta idza farihu bima utu, dengan apa yang Allah bagi, Allah kata dia rasa seronok. Akhadnahum baghtatan, kami rentak daripada dia, kami ambil nyawa dia, kami rampas semua. Allah timpakan musibah besar dalam hidup dia. Masa tu fa idzahum mublisun, masa tu baru dia sudah habis aku tercengang-cengang dia, tuan-tuan. Tentang dunia ni sikit dia jadi niat kita betul. Kalau dah banyak bimbang. Macam tuan-tuan lah, sedekah RM5 dengan RM100 ada beza? Boh dalam tabung RM5 sembunyi macam tu. Tak nak bagi orang tengok. Kalau boh RM100 sembunyi macam tu tak? Ada orang dia boh RM100 dia gulung dalam RM5. Tanya Haji Lan.
Dia bubuh RM100, dia nak jaga hati dia balut dalam RM5 tu. Bubuh. Kita duk cek-cek duit, oi, macam ni punya perangai pun ada. Tuan-tuan, nak jaga hati, nak ikhlas. Ikhlas, takut. Tak kisah macam mana cara pun, tuan-tuan. Yang penting, hadis yang kita mengaji pada pagi ini, kita nak betulkan niat kita. Kesimpulan daripada pengajaran kita pada pagi ini, saya cerita kepada tuan-tuan tentang niat. Kita cerita hidup kena berjemaah. Hidup kena berjemaah. Allah tolong kalau kita selagi mana kita duduk dalam jemaah, Allah tolong kita. Yang ketiga, ilmu ni yang pertama diangkat, khusyuk. Khusyuk, tuan-tuan. Khusyuk kita nak kena cari dengan apa? Betulkan niat kita ketika kita mengaji. InsyaAllah bila kita mengaji, ada keberkatan dalam ilmu kita, kita dapat aplikasikan dalam solat kita, maka Allah Ta'ala akan kurniakan khusyuk dalam setiap amalan yang kita buat. Tuan-tuan, saya kira sekadar itu saja. 3 kesimpulan yang ringkas serta apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dapat amalkan, betul-betul kongsi. Ilmu ni sifat dia kongsi. Balik sekali lagi sembang dengan anak bini, sembang tentang ni. Jangan balik kunci mulut. Tak ada faedah. Balik sembang dengan bini, sembang dengan anak-anak. Ni ilmu yang kita mengaji. Jadi saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa tersalah bicara. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami yang dengari segala ilmu dan kebaikan pada pagi ini, ya Allah. Dapat kami amalkan dalam kehidupan kami seharian, ya Allah. Dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, andai kata Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, maka Kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu, ya Allah. Kami tak mampu tanggung azab-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami sayang anak bina kami, ya Allah. Kami sayang anak dan isteri kami, ya Allah. Cucu-cucu kami, ya Allah, kami sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak pinak kami, zuriat kami, ya Allah. Sejuk mata bila kami memandang mereka, ya Allah. Jadikanlah kami ini imam bagi orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang musibah, ya Allah. Kurniakanlah kesihatan kepada kami semua, ya Allah. Kurniakanlah kami keikhlasan dalam melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami nak jadi hamba yang istiqamah dalam kebaikan, ya Allah. Tambahkanlah kami kecintaan dalam beribadah, ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, satukanlah hati-hati di kalangan kami, ya Allah. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami, ya Allah, seperti mana Engkau eratkan kaum muhajirin dan ansar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jauhkanlah permusuhan di kalangan kami, ya Allah. Jauhkanlah iri hati di kalangan kami, ya Allah. Jauhkanlah sifat-sifat yang tercela di kalangan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.